Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Hanif Jamaluddin selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selaku Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Pusat dan juga merupakan calon P037 Parlimen Marang, insya-Allah akan terus menjadi yang berhormat bagi ahli Parlimen Marang pada 19 November ini. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Pusat, merangkap ahli Majlis Tertinggi Parti Bersatu Malaysia dan juga merupakan calon P098 Parlimen Gombak, calon nombor 1. InsyaAllah akan juga bergelar yang berhormat ahli Parlimen Gombak pada 19 November ini. Tuan rumah yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi, saya nak ucap ribuan terima kasih yang banyak-banyak yang berhormat kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dari atas pentas pada malam ini. Yang merupakan Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Pesuruhjaya PAS Selangor, calon P112 Parlimen Kuala Langat, calon nombor 6. InsyaAllah pada 19 November ini juga akan minta maaf, calon nombor 4 daripada 6 orang. Calon nombor 4 insya-Allah pada 19 November ini juga akan digelar yang berhormat bagi Parlimen Kuala Langat. Seterusnya Barisan Kepimpinan Perikatan Nasional Negeri Selangor, Barisan Kepimpinan Perikatan Nasional Kuala Langat dan juga Sepang, Tuan Rumah Haji Mahmudin bin Abbas dan seluruh jentera Perikatan Nasional dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampaknya di antara ketiga-tiga calon ni saya yang paling ramai saingannya. Kalau Datuk Seri Azmin tadi nombor 1 daripada 5 orang. Datuk Dr. Ahmad Yunus tu 4 daripada 6. Saya calon nombor 6 daripada 8 orang calon di Parlimen P113 Parlimen Sepang. Meriah Sepang. Alhamdulillah pada malam ini kita semua diberikan kesihatan yang baik, dapat bersama-sama. Saya sebenarnya rasa amat teruja dapat sepentas bersama-sama dengan Tuan Haji Tok Guru ya, dalam kita satu siri ceramah untuk menerangkan tentang pilihan raya yang tinggal hanya beberapa hari saja lagi. Tadi dalam ucapan yang berhormat Datuk Yunus disebutkan ya tentang Pakatan Harapan. Saya kira saya juga nak bercerita juga ya, tentang Pakatan Harapan ini. Saya ni syukur alhamdulillah diberikan peluang menjadi ahli jemaah Menteri Kabinet dalam 3 kerajaan, dalam 3 Perdana Menteri. Yang pertama, Pakatan Harapan apabila menang pada tahun 2018 di Kerajaan Pakatan Harapan. Ketika itu saya diberi kepercayaan untuk menjawat menteri di Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya masih ingat lagi ya, ketika diumumkan sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar ni, mula-mula rasa tak percaya. Saya tengok-tengok, kenapa ada yang tanya kerana dah jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Saya fikir-fikir itu fake news. Tak mungkinlah dipilih untuk menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. 3 hari selepas dipilih, ramai reporter yang datang berjumpa dengan saya yang bagi tahu YB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini dulunya dipimpin oleh menteri-menteri senior daripada UMNO. Yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, yang berhormat Datuk Seri Safi Afdal dan ramai lagi veteran UMNO yang menerajui Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi dia kata ni kementerian yang lupuk duit. Saya jawab dengan reporter ketika itu apabila baru beberapa hari di kementerian,
saya kata di Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni bukan lubuk duit, tapi adalah lubuk pahala. Kerana kita jaga daripada anak yang kecil dikemas sampailah ketua kampung yang berada di kampung-kampung. Saya masih ingat lagi apabila kerajaan Pakatan Harapan ini ditubuhkan. Mereka ni tak mesra dengan kaki tangan kerajaan. Banyak dah, ya, apabila ditubuhkan, BTN itu dihapuskan, spek dihapuskan, seranta dihapuskan, dan ketika itu, ni kalau ada orang kemas kat sini, bolehlah angkat tangan. Bolehlah sahkan. Ketika itu dah ada ura-ura untuk juga menutup kemas ni. Dah banyak mesej yang saya terima kerana mereka ini berdendam. Kerana ketika pilihan raya pada tahun 2014, kami yang ketika itu dalam Pakatan Harapan dihina dan dimaki. Termasuklah saya. Tapi adakah ini yang menjadi perjuangan saya? Tidak. Kerana itu, kemas itu dipertahankan sampai sekarang adanya kemas. Bukan kerana memikirkan dendam kesumat, tidak. Kerana memikirkan dikemas itu, ada 220,000 anak-anak yang sedang belajar di tadika kemas. Kita ada 20,000 kaki tangan kemas yang rata-ratanya Melayu Islam yang mencari makan dengan bekerja di agensi kemas. Jadi begitu juga membawa harapan baru, ketua-ketua kampung. Masa tu kita nak membuka harapan baru, ketua-ketua kampung, kalau di negeri Kelantan, di negeri Terengganu, kita tak kacau. Kita kata lantiklah, ya, ahli jawatankuasa kampung daripada kerajaan negeri yang lantik. Kita minta tambah beberapa orang, 5 orang daripada Bersatu. Dan ketika itu kalau dilihat, ya, kalau adalah daripada PAS, daripada juga mungkin daripada UMNO dan juga daripada Bersatu. Daripada awal lagi nak membawa satu semangat baru, nak membawa satu harapan baru. Namun, Pak kata Datuk Yunus tadi, kalau sebelum ini maklumlah jaga luar bandar, nak minta lampu jalan kampung, selalu kata tak ada duit. Nak minta rumah PPRT, tuan-tuan dan puan-puan, rumah PPRT ni, projek perumahan rakyat termiskin, bukan projek perumahan rakyat terkaya. Orang luar bandar ni selalunya dia minta lampu jalan kampung, rumah PPRT, ya, benda kemudahan-kemudahan asas. Selalu kata tak cukup bajet bila kita nak minta tambahan bajet. Tapi, ya, konon tadi nak bawa kepada satu perubahan. Tapi apabila pasal ketua kampung ini, Menteri Kewangan ketika hari itu berkata, tak apa, saya bagi peruntukan untuk tambah jawatankuasa penduduk di kampung-kampung. Kata sebelum ni reformasi. Jadi reformasi apa yang dibawa oleh Pakatan Harapan? Kita bukan saja bercakap tapi harus kita laksanakan. Kerana itulah, ya, Bersatu ini apabila melihat dalam tempoh 22 bulan bukan saja tak mesra dengan kaki tangan kerajaan, juga tak mesra antara kaum sesama kita. Kita ni pilihan raya 5 tahun sekali. Tapi dalam 1 tahun kita sambut pelbagai hari raya yang ada cuti umum. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Adha, kita ada Difabali, kita ada pelbagai lagi perayaan. Kerana apa? Kerana kita di Malaysia ini adalah merupakan masyarakat yang berbilang kaum. Tak dijaga dengan baik. Ya, kalau kita lihat banyak kita baca rusahan di sana sini dan tidak menghormati antara satu sama lain. Kerana itu kami Bersatu mengambil keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Keluar daripada Pakatan Harapan ini bukan kerana berkhianat, kerana nak menyelamatkan agama, bangsa dan negara. Kalau kita tak keluar, mungkin kita tak, ya, duduk sepentas pada hari ini. Jadi ada banyak rahmatnya di sebalik apa yang berlaku. Saya ingat lagi hari ini, ya, pada ketika itu pada bulan Mac apabila Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Beberapa hari selepas saya pula mengangkat sumpah, negara dikenakan penguatkuasa PKP 18 Mac
2020. Ketika itu kami sebagai ahli jemaah menteri pun tak tahu coronavirus tu apa, COVID tu bagaimana. Kalau duduk ramai-ramai begini, kalau ada seorang bersin di hujung sana, yang di hujung sini dah pandang macam kita dah bawa satu parang untuk membunuh orang. Itulah keadaannya. Dan ketika itu kami ini diminta untuk turun padang. Jangan takut dengan COVID. Hantarlah bakul makanan. Jangan sampai ada rakyat yang mati ke bulu tak makan. Bila kita hantar bakul-bakul makanan ni berjuta, bukan sedikit. Kita tak pernah tanya mereka ini parti apa. Dalam saya menyalurkan peruntukan dan bantuan tak pernah tanya ni orang UMNO ke tidak. Kalau orang UMNO kita tak bagi. Tak, orang UMNO pun kita bagi. Kita tak pernah tanya orang PKR ke tidak. Kalau orang PKR kita tak bagi. Tak, bakul makanan ini tidak pernah mengenal parti politik mana. Bakul makanan ini kita turunkan di seluruh negara demi untuk membantu rakyat yang memerlukan. Ini kerajaan yang dibentuk, yang dilatih oleh Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin itu. Kerana itu kerajaan Perikatan Nasional ini dikenali sebagai kerajaan yang prihatin. Kerana itu Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin ini juga digelar sebagai Abah. Bukan dia yang panggil diri dia kata panggillah saya ni Abah. Tidak. Rakyat yang menggelar dirinya Abah. Dipanggil gelaran Abah kerana sikapnya sebagai seorang bapa, abi, papa, dedi, siapa saja gelaran yang kita panggil kepada ayah ataupun bapa kita, ini jelah juga gelaran yang diberikan kepada Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin. Keluar dekat TV, ada yang kata asyik keluar TV aja. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita sakit, kita masuk hospital. Ayah kita tak jenguk kita. Ayah kita cuma hantar mesej kepada jiran kita, tanyakan anak kita bagaimana. Apa perasaan kita? Sebab itu, sentiasa berada dekat dengan rakyat. Menunjukkan keprihatinan bukan saja bercakap, bukan saja mengumumkan, tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaan. Pelbagai stimulus package ekonomi diberikan. Waktu Pakatan Harapan yang kata tak ada duit, tiba-tiba di bawah kepimpinan Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin, ada pula duit yang boleh diberikan kepada rakyat. Kerana apa? Kasih dan sayangnya kepada rakyat. Walaupun anak-anaknya ada yang nakal-nakal. Maklumlah macam kita juga. Kalau ada 2 orang anak, 3 orang anak, 4 orang anak, 5 orang anak, anak kita tak semua sama perangai. Anak kita ada yang juga kadang-kadang mengecilkan hati kita. Kadang-kadang ada juga yang buat kita terguris hati. Anak. Tapi sebagai bapa, tuan-tuan ada anak, sayang pada anak, sayang. Kita tetap sayang kepada anak kita, kita ikhlas sayang kepada anak kita. Begitu juga dengan Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin. Dalam negara ketika itu berhadapan dengan pandemik COVID-19, Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin dijatuhkan bukan oleh rakyat, tetapi apabila ada ahli-ahli parlimen yang menarik sokongan kepada Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin. Bukan lagi nak mengeruhkan keadaan, tetapi Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin dengan hati yang besar meletakkan jawatan untuk menyerahkan kepada mereka yang dipilih. Kami daripada Bersatu terasa hati juga bila kami tanyakan pada Tan Sri Haji Muhyiddin, bila calon daripada Barisan Nasional nak dipilih sebagai Perdana Menteri, adakah kami harus memilih beliau sebagai calon Perdana Menteri? Sedangkan apa yang berlaku kepada Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin itu adalah juga daripada kelompok kumpulan daripada parti yang sama. Tan Sri Haji Muhyiddin sebut, dia kata dia berikan arahan kepada kami semua ahli-ahli parlimen Bersatu supaya terus memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dibuat dengan baik, dibuat dengan hati yang tenang. Kerana apa? Demi untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia.
Kerana bagi Tan Sri Haji Yassin, yang penting adalah rakyat. Yang penting masa depan rakyat ini terjamin. Yang penting keselamatan dan kesihatan rakyat ini yang perlu kita jaga. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita masih lagi dah pulih, muncullah Datuk Seri Azmin bagi laluan untuk buka pintu-pintu ekonomi dengan lebih meluas. Kalau tidak, saya kira lagi ramai yang hilang pekerjaan. Waktu kita nak menghadapi pilihan raya ini, bukannya kita tak setuju diadakan awal. Nampak, kita lihat depan mata, hujan turun daripada semalam, hari ini pun hujan. Saya sebagai menteri yang menjaga Jabatan Kebajikan Masyarakat, seluruh Malaysia kita ada 6,010 pusat pemindahan sementara. Daripada 6,010, 35% pusat pemindahan sementara itu juga adalah merupakan pusat-pusat pembuangan undi. Sekolah-sekolah yang sama juga jadi pusat pemindahan sementara dan jadi juga pusat pembuangan undi pada 19 November nanti. Jadi kita harap, kita doa, kita bagi pandangan dan cadangan kerana ramalan yang diberikan bahawa akan ada hujan, banjir dan sebagainya. Jadi kita sama-samalah berdoa. Tarikh telah pun ditetapkan supaya tiada banjir-banjir besar. Kalau tidak, yang mana lebih penting nak jadikan pusat pemindahan sementara untuk mangsa-mangsa banjir ataupun sebagai pusat pembuangan undi. Inilah di bawah kementerian saya juga, bila kita turun padang hantar bakul makanan tadi, bakul makanan bukan sebarang bakul makanan. Kita turun ke rumah, kita lihat ada juga wanita-wanita yang bila menyambut bakul makanan, lebam di tangan, lebam di muka. Kita diam-diam, kita tak cerita dengan orang. Kalau kita cerita dengan orang yang keluar ambil bakul makanan tu, semuanya bukan wanita. Daripada situ kita dapat tahu ada kes-kes penderaan berlaku di rumah. Daripada situ kita dapat tahu banyak juga kes-kes yang mereka yang diceraikan. Daripada situ kita dapat tahu juga banyak juga wanita-wanita yang terpaksa berhenti kerja. Daripada situ juga kita tahu banyak wanita-wanita terpaksa menyara ibu dan ayah apabila ramai yang sakit terlantar di rumah. Dan itu program-program berkaitan wanita bangkit yang telah kita laksanakan, yang telah memberi manfaat kepada lebih daripada 50,000 wanita di seluruh Malaysia. Kita nak wanita sama-sama untuk membina balik kehidupan, bangkit dan terus melonjak dengan lebih jauh lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita juga sedar bahawa apabila keputusan dibuat untuk mengadakan pilihan raya ini, bukan saya kata, boleh tengok dan boleh Google, presiden parti-parti tertentu yang mengatakan kenapa nak perlu buat pilihan raya, kita boleh menilai. Sekarang ini, dalam waktu berkempen, dalam waktu 19 hari bulan adalah hari mengundi, nak pilih siapa? Kalau jentera yang ada di hadapan ini, sudah pasti tiada lain melainkan Perikatan Nasional. Tapi kalau ada pengundi yang masih ada dekat sini yang masih ragu-ragu, nak pilih siapa ni? Kalau di Sepang ada 8 calon, kalau di Kuala Langan ada 6 calon, kalau di Gombak ada 5 calon, nak pilih siapa? Rungsing, risau dan sebagainya. Saya banyak juga bila berjumpa turun bawah dan sebagainya, saya katakan fikirkanlah, duduk, fikir, muhasabah diri, kita tengok balik. Tengok daripada Pakatan Harapan, kita renung balik semasa Perikatan Nasional memerintah dan kita tengok adalah keadaan sekarang. Siapakah yang ingin kita pilih? Kita perlu bijak untuk membuat keputusan. Macam saya di Sepang ni, saya sebenarnya sebelum ni adalah merupakan ahli Parlimen Titiwangsa. Ada yang kata lari ke daripada Parlimen Titiwangsa? Ni saya nak jawab. Saya Rinah Muhammad Harun, anak jati Sepang. Ibu saya lahir di Sepang. Arwah atuk saya Tok Imam di Masjid Kampung Salak Tinggi. Memang asalnya orang Sepang. Jadi, bila kita berada di Parlimen Titiwangsa, bila dah menjawab jawatan menteri dan sebagainya, banyak juga permohonan-permohonan yang saya terima daripada Sepang. Mereka kata, takkanlah YB tak boleh bantu kampung halaman. Betul, takkan kita tak boleh bantu kampung halaman kita sendiri.
program-program yang dibuat, dilaksanakan, bantuan-bantuan yang diberi bukan kerana pilihan raya. Dah bertahun-tahun dah kita bantu di Sepang ini. Tadi saya di Sungai Kelambu, ya, duduk bersama dengan jentera, tiba-tiba datang seorang guru. Datang daripada seorang guru, dia kata bila dia tahu saya datang di Sungai Kelambu, dia datang nak jumpa saya. Dia kata, YB ingat tak, dulu YB pernah datang sekolah saya di SK Bandar Baru Salak Tinggi. Sekarang dia dah bertugas di sekolah di sini. Dia kata masa tu telah banyak program yang diberikan kepada sekolah. Saya kata saya ingat, Alhamdulillah sebab tu dia datang untuk berjumpa. Jadi kita nak bagi tahu kerana program-program yang dilaksanakan bukan kerana pilihan raya. Jadi jangan confuse. Macam Datuk Yunus pun sebutkan tadi, ya, macam juruacara sebutkan tadi, Dr. Yunus ni kliniknya dah bertahun-tahun dah, doktor. Bukan sebab nak pilihan raya baru nak buka klinik baru nak bagi percuma, tidak. Jadi kenapa nak pilih mereka yang lain? Kenapa nak pilih kadang-kadang ayat yang kita terima, alah, pemimpin datang 5 tahun sekali baru nampak muka. Sebab tu kadang-kadang ada juga pengundi yang kata, waktu kempen ni lah minta macam-macam nanti dapat ditunaikan. Sebab pemimpin yang mereka pilih itu datangnya bila tiba pilihan raya. Kadang-kadang tak kenal, kadang-kadang dah datang daripada luar, begitu juga di Sepang sebelum ini. Sampai saya kata, saya bukan ahli parlimen Sepang. Dia kata tak jumpa YB ahli parlimen Sepang sebelum ni pergi ke mana. Saya kata tak apalah, ya, kita membantu kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada pengundi-pengundi di Sepang pada hari ini, kerana itulah, ya, apabila untuk diminta untuk pulang semula ke kampung halaman, saya dengan rasa rendah diri, nak menawarkan diri, nak meneruskan khidmat bakti saya di kampung halaman saya iaitu Sepang. Nak meneruskan kerja-kerja khidmat bakti yang diberikan. Ya, jadi saya harap agar tuan-tuan dan puan-puan dapat bantu saya. Boleh tak? Bantu saya untuk saya terus membantu rakyat Sepang. Tapi kalau bantu rakyat Sepang, Kuala Langat ni jiran. Kalau sebelum kita bantu yang lain, kita bantu juga jiran kita. Jadi begitu juga untuk di Kuala Langat. Jadi saya mohon pada pengundi untuk bantu saya supaya saya dapat meneruskan khidmat bakti untuk meneruskan membantu rakyat di Sepang. Dan juga kerana itu saya memerlukan mandat. Saya perlukan mandat dan kepercayaan daripada tuan-tuan dan puan-puan agar pada 19 November ini untuk keluar mengundi dan mengundi kepada Perikatan Nasional. Calon nombor 6 Perikatan Nasional. Saya bila dapat calon nombor 6 tu duk fikir-fikir, macam mana nak cakap sebut 6? Ada orang kata 1 begini, kalau 5 mungkin begini, kalau Dr. Yunus 4 beginilah. 6 ni macam mana nak kena 2 jari? Tak payah. Sama dengan slogan Perikatan Nasional, iaitu prihatin, bersih dan stabil, dipanggil PN Best. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan angkat tangan, ya, tunjuk good ini sama dengan nombor 6. Jadi inilah simbol saya, PN Best, kebetulan sama dengan nombor 6. Inilah insya-Allah, ya, jika diberikan mandat dan kepercayaan kepada saya pada 19 November ini, khidmat dan bakti akan terus dicurahkan. InsyaAllah. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.